Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Wan Zalina. Saya Nur Syahira binti Muhammad Husni dan rakan-rakan yang lain iaitu Sharon Ling Jijing, Nur Izzati dan Mio Ammar. Kami dari kumpulan Lavender ingin membentangkan tentang isu PDPR, faktor-faktor murid tidak menyertai kelas atas talian. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Husni, bernambah matrik 829224. Ingin membentangkan tentang kekangan teknologi. Okey, poin yang pertama ialah murid tidak mempunyai alat peranti digital. Ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk menyediakan gadget seperti komputer peribadi, telefon bimbit serta tablet. Menurut Nur Hanisah dan Muhammad Isa pada tahun 2021, kebanyakan murid menggunakan telefon bimbit yang dikongsi dengan ibu bapa serta adik-beradik yang lain. Perkongsian peranti digital menyebabkan ada kalanya mereka tidak dapat mengikuti kelas secara atas talian kerana ibu bapa bekerja atau digunakan oleh adik-beradik yang lain. Menurut Tami Mulai dan Salini pada tahun 2021, ibu bapa yang bekerja tidak membelikan anak mereka peranti digital kerana anak di rumah leka bermain gadget ketika ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, seterusnya mari kita lihat poin yang kedua, iaitu tiada capaian internet. Capaian internet merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelajar untuk mengikuti kelas atas talian. Menurut Irma Mahat et al. Pada tahun 2021, kebanyakan yang menjadi masalah kepada murid-murid keluarga B40, M40 dan T20 ialah masalah capaian internet yang kurang memuaskan. Capaian internet yang lemah menyebabkan mereka tidak dapat akses beberapa aplikasi yang memerlukan capaian internet yang tinggi, terutamanya yang berada di kawasan pedalaman. Nama saya Nurizati binti Alani, bernombor matrik 829244. Isu yang menyebabkan pelajar tidak hadir atau tidak menghadiri kelas PDPR adalah disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam diri pelajar. Tahap motivasi dalam kalangan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian ini adalah sangat rendah. Sikap negatif yang wujud dalam kalangan pelajar terhadap kelas secara online ini adalah disebabkan oleh pelajar masih tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu di mana mereka lebih selesa pembelajaran secara tradisional, iaitu masuk ke kelas. Mereka lagi suka untuk datang ke sekolah, belajar di dalam kelas. Okay. Menurut Nur Asma dan Muhammad Syawal Amran 2020, tahap motivasi pelajar ini rendah adalah disebabkan oleh kurangnya dorongan motivasi daripada ibu bapa yang menyebabkan anak-anak malas atau tidak menghadiri kelas secara dalam talian. Hal ini disebabkan kebanyakan ibu bapa sekarang berkerjaya dan mempunyai kerja masing-masing. Seterusnya ialah motivasi ini boleh dikaitkan dengan minat seseorang. Maksudnya di sini semakin tinggi motivasi pelajar, semakin tinggi minatnya untuk memasuki kelas PDPR. Menurut Nur Apia binti Abdul Rahman dan Nur Syahila binti Aris 2021, pelajar seringkali tidak menunjukkan minat dalam proses pembelajaran kerana apabila diajukan pertanyaan, mereka tidak memberikan respon yang positif. Okey, sebagai contoh, guru ini bertanya pelajar namun pelajar tidak memberi respon dan tidak menjawab persoalan yang dikemukakan, seperti guru ini bercakap dengan dinding. Okey, kurangnya motivasi belajar dalam diri akan melemahkan kegiatan belajar kerana apabila pelajar itu sendiri tidak mempunyai motivasi yang cukup tinggi, ini akan menyebabkan tiada tujuan untuk mereka mencapai sesuatu. Maksudnya mereka tidak mempunyai matlamat untuk mencapai sesuatu sekiranya motivasi mereka ini adalah rendah, dan ini menyebabkan mereka tidak akan hadir ke kelas secara online iaitu PDPR.
Assalamualaikum, nama saya adalah Hamid Ahmad bin Muin Nazri dengan nombor matriknya 829166. Berkaitan dengan peranan guru, guru memainkan peranan penting dalam menghidupkan sesi PDPR seperti memberikan tugasan kepada murid dan memastikan murid tersebut menghantar semula tugasan yang diberikan. Kerana apa? Kerana ia sebahagian daripada kaedah pentaksiran dan PBD, iaitu penilaian bilik darjah. Menurut Siva dan Vimala 2021, merujuk aspek pelaporan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah, guru perlu memberikan latihan tugasan, melaksanakan pentaksiran dan penilaian. Itu peranan daripada sudut guru. Bagaimana pula peranan daripada sudut pelajar, iaitu murid bertanggungjawab untuk menyelesaikan kena siapkan dan kena hantar latihan yang diberikan tadi kepada guru tersebut. Proses serah dan terima tugasan ini iaitu tugasan latihan memerlukan kerjasama yang jitu dan baik daripada guru dan pelajar. Hal ini kerana natijah daripada latihan yang dihantar akan ditemak. Jika terdapat kesalahan, guru akan betulkan. Dan di situ guru dapat menilai tahap kefahaman pelajar semasa kelas PDPR. Peranan guru yang seterusnya adalah guru perlu mengikut arus teknologi yang terkini kerana kita ada beberapa fasa dalam pengajaran. Sebelum ni kita ada PDP, PDPC dan yang terkini kita ada PDPR. Disebabkan oleh wabak COVID yang melanda, semua guru dan pelajar perlu duduk di rumah masing-masing. Jadi menurut Munirah Ahmad, Balqis dan Cheng Pei 2020, pendedahan kepada teknik-teknik tertentu dalam pengajaran secara maya perlu dipelajari supaya ilmu disampaikan dan difahami oleh para pelajar. Sebab kita ada syarahan secara maya yang terkini, kita ada syarahan secara tradisional. Yang dimaksudkan dengan tradisional itu adalah syarahan di kelas. Syarahan maya perlu dipraktikkan. Sebab dan yang paling pentingnya dalam syarahan maya ini adalah tidak perlu panjang. Wajarnya kita pendekkan dan hanya menyentuh kepada prinsip dan konsep-konsep. Bukanlah kita sentuh kepada penerangan yang terlalu panjang. Ini akan membebankan pelajar. Teknik pengajaran yang lemah, maksudnya dia mengajar dalam teknik yang tradisional sedangkan kita berada di fasa maya, akan dilihat sebagai kelas yang membosankan sekaligus memberi impak kepada para pelajar dan hasil kita dapat lihat bila pelajar kembali ke sekolah secara bertemu nanti. Hai, nama saya Sherilyn Jie. Nombor matrik saya 829210. Hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua tentang subtopik atau isu yang berkait rapat dengan peranan ibu bapa. Menurut pengkaji ini, iaitu Suresh Kumar and Veni Mele pada tahun 2017, dalam bahagian pengenalan yang telah diterbitkan dalam jurnal artikel yang telah ditulis oleh saudara Suresh Kumar, saudara Suresh Kumar memberitahu kita bahawa pelibatan ibu bapa dalam pendidikan anak bukan merupakan suatu isu baru yang menjadi bahan perdebatan dalam kajian-kajian pendidikan. Peranan sekolah juga merupakan suatu faktor penting dalam mendorong pelibatan ibu bapa dalam pendidikan anak. Menurut pengkaji-pengkaji ini pula, Intan Nur Syuhada Hamzah dan Zamri Mahamud pada tahun 2021, dalam bahagian penyataan masalah, terdapat dua ayat yang terkandung di bawah. Ayat yang pertama, menurut pengkaji-pengkaji ini, Abdul Aziz dan Aida Zuraina pada tahun 2020, mereka menyatakan bahawa pembelajaran secara dalam talian telah memberikan implikasi besar sebagai pengalaman baharu, terutamanya kepada murid dan guru sama ada menetap di kawasan bandar dan luar bandar. Faktor latar belakang sosioekonomi keluarga murid yang berpendapatan rendah atau miskin ialah punca utama pendidikan murid terhad dan menyebabkan mereka keciciran dalam pelajaran. Menurut pengkaji-pengkaji ini, Irma Yanti Mahamud, Nurliza C. Hassan, Fatia Muhammad Fakrudi pada tahun 2018, dalam bahagian pernyataan masalah, kita boleh melihat satu lagi kajian yang telah dibuat oleh Chon Juliana, Rosbida Samsudin, Nurhana Su'i dan Nur Bayak pada tahun 2012. Mereka menyatakan bahawa salah satu daripada masalah pencapaian akademik murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ialah faktor ibu bapa. Ini adalah 10 rujukan yang kami gunakan dalam pembentangan kami. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.